Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terlebih dulu saya kenalkan diri saya lah. Nama saya Nasaruddin bin Muhammad Aris. Anak jati Kampung Kedas, saya dilahirkan di Kampung Kedas. Dan mengikuti setiap perkembangan Kampung Kedas daripada kecil sampai sekarang. Okay. Untuk pengetahuan semua, saya dilantik sebagai ketua kampung pada bulan Mac, lebih kurang 30 bulan Mac 2021. Maknanya lebih kurang dalam 8 bulan saya menjawat jawatan sebagai ketua kampung Kedas. Berkenaan kampung ni, sebenarnya kampung ni mempunyai keluasan sekitar 93.42 hektar. Itu jumlah penduduknya menghampiri lebih kurang plus minus 5,000 penduduk. Ya, dengan rumah lebih kurang dalam 1,500 ke 1,500 rumah lah. Yang mencapai yang daripada tingkat 1 paling tinggi sekali tingkat 4. Paling tinggi tingkat 4 lah, dengan ada pembangunan-pembangunan perumahan baru dan sebagainya yang dibuat oleh anak-anak kampung sini lah. Sebenarnya lot-lot Kampung Kedas ni adalah milik pewaris harta pusaka. Itu dikenali sebagai kampung tradisi Kampung Kedas yang bersempadanan dengan Kuala Lumpur. Dan untuk pengetahuan semua, Kampung Kedas ni asalnya adalah tanah pertanian, sawah padi. Ya, tempat kami berkubang masa kecil dulu. Ya. Dan apabila berlakunya pembangunan Kuala Lumpur, kita pun merasailah pembangunan tu, walaupun secara merangkak-rangkak atau seperti anak-anak. Ya. Oleh itu, apabila berlaku beberapa isu, saya dekat dengan isu tersebut kerana saya anak jati Kampung Kedas. Saya melalui setiap apa yang berlaku saya lalui sampai sekarang. Nak dikatakan kita punya Kampung Kedas ni daripada sudut kemudahan infrastrukturnya adalah infrastruktur jenis lama. Yang mana saya ketahui, yang saya dapati, ia berlaku contohnya pipe air, lebih kurang sekitar tahun 1974 ataupun 70-an. Itulah pertama kalinya saya merasai air pipe. Masa saya sekolah rendah. Sebab tu pergi masa tu pergi dengan gunakan Sungai Gombak. Dan yang lainnya saya rasa seperti mana yang kita tahulah, pelbagai masalah berlaku lah. Permasalahan di Kampung Kedas ni yang major sampai yang kecil. Daripada masalah air, banjir kilat, kerosakan jalan, sampah dan kecil-kecil lah dengan pendatang-pendatang asing sekali lah. Itu saya garap menjadi saya punya vision, misi dan visi saya untuk kampung ni setelah dilantik menjadi ketua kampung pada bulan Mac. Saya pada 30 bulan Mac. Dan tanggungjawab saya nampak memang besar lah bila isu-isu lama dah jadi barah. Saya cuba atasi satu persatu. Ya. Saya tidak akan komen terlalu banyak tentang pemimpin-pemimpin yang lama. Itu hak dia, dia dah lepas. Sekarang tanggungjawab saya mengatasi isu-isu, lebih kurang ada 5 isu berat di kampung ni. InsyaAllah dengan kerjasama penduduk kampung, aktiviti kampung yang bersama dengan saya untuk mengatasi segala permasalahan. Dan saya memberi ruang yang luas pada penduduk ya. Dalam sistem demokrasi ni, mereka ada hak untuk bercakap, memanggil wartawan dan sebagainya. Itu hak mereka. Dan saya sebagai orang perantara antara masyarakat dengan kerajaan negeri akan cuba mengatasi permasalahan ini satu persatu, sehingga insyaAllah kalau azawah izinkan Allah, dia akan, saya akan cuba menyelesaikannya. Ya? Itulah lebih kurang sedikit sejarah Kampung Kedas dan usul-usul yang saya lakukan setelah saya dipilih menjadi ketua kampung pada bulan Mac tahun ini. So masalah air ni, apa cerita masalah air? Masalah air ni seperti mana yang sebut tadi, pipe air ini telah dibina pada tahun lebih kurang dalam tahun 70-an ketika saya sekolah rendah. Iaitu pipe air ni menggunakan steel MS, iaitu lebih kurang 4 inci. Ia berlaku kekurangan berlaku daripada pertambahan penduduk dan rumah. Dan bila berlakunya pertambahan penduduk, tekanan air akan menjadi masalah kerana berlakunya banyak tapping dan sebagainya, di mana setiap tapping ataupun di S-band dan sebagainya terdapat losses. Bila berlaku losses, lama-lama dia akan menjadi tekanan rendah dan juga kemungkinan ada kebocoran dan sebagainya. Dan juga ada juga terdapat tapping-tapping yang membuat sendiri
ya, tanpa ada kelulusan dan sebagainya, yang mana saya detect bila saya keluar kampung memang terdapat ya penyambung-penyambungan secara haram. Itu salah satu faktor menyumbang kepada rendahnya tekanan air. Dan kini apabila saya buat siasatan, tekanan air sebenarnya di bawah 6 inci, di bawah 6 kaki. Maknanya tidak mencukupi. Itu waktu malam. Kalau siang, saya rasa 1 kaki setengah. Maknanya 1 kaki setengah itu di pipe utama. Apabila pergi ke rumah, dia akan menjadi tak ada air. Tambah pula penduduk sekarang pun guna inisiatif sendiri. Mereka pun nak perlukan air, mungkin mereka ada pam dan sebagainya. Rumah tak ada pam, langsung tak ada air, kosong. Saya sendiri mengalaminya sebagai ketua kampung. Pukul 12 tengah malam, saya akan tak ada air untuk bilik air. Inilah isu yang berat. Saya fokuskan air ni, isu yang berat. Saya sebagai ketua kampung yang baru, saya ambil inisiatif membuat penyelidikan, siasatan. Benda tu memang real lagi, bukan pembohongan. Dan saya pernah menulis surat pada Syabas pada 2008. Mereka memberi ada alasan lah. Dia kata tuan tanah tak pergi jalan buat pas. Itu adalah nonsense bagi saya. Satu perkara yang tidak benar. Apabila saya mengambil alih ketua kampung, perkara itu boleh dibincangkan. Dan saya ada cadangan kepada pihak Air Selangor untuk menaik tarafkan pipe yang sedia ada daripada 4 inci kemungkinan kepada 6 inci. Tetapi sampai sekarang saya rasa perbincangan antara pihak atasan ni saya tak ada feedback lagi. Begitulah saya sanggup bekerjasama dengan kerajaan negeri mengatasi masalah. Sebab apa? Kita berhemat untuk rakyat, bukan berhemat untuk peribadi ataupun orang perseorangan yang ada pimpinan di atas. Kita fokus kepada masyarakat. Itu fokus saya. Permohonan dengan Air Selangor tu bila yang kata nak buat upgrade channel? Saya buat benda ni dalam tak silap saya dalam bulan lepas untuk kali yang kedua saya bawa sikit pembentangan dan juga saya perlu bawarkan di dalam saya punya FB dan dikongsi dengan pihak Syabas, dikongsi oleh kerajaan negeri, dikongsi oleh pengawas. Direct communication. Dan mereka pun tag saya dan mereka mengetahui dan saya pernah bentangkan memaklumkan pada pihak kerajaan negeri melalui penelaras mengatakan kita ada masalah air telah bertahun daripada tahun 70-an sampai sekarang berapa tahun. Di situlah berlakunya katalah masyarakat tidak puas hati kerana benda dia dah tertangguh terlalu lama. Saya sebagai orang tengah, saya akan membantu masyarakat. Masalah saya kena bawa. Walaupun orang kata pahit ini untuk ditelan, sebagai ketua kampung dilantik oleh kerajaan negeri, itu tanggungjawab saya. Amanah yang diberi kepada saya kena jalankan. Sama ada dia manis atau pahit atau masam dan sebagainya, kena bertanggungjawab. Siapa jawapan daripada doang semua? Ada tak yang menjawab? Air Selangor, Menteri Besar. Sebenarnya mereka mengatakan dalam tindakan. Itu yang saya dapat tindakan, tetapi memang betul dalam tindakan. Tapi proses di atas tu saya tidak dapat mengetahui apa prosesnya, permasalahan. Tapi memang dapat dalam pengetahuan mereka dan ada jawapannya dalam perhatian. Dan yang terkini saya dapat tahu memang mereka sedang Syabas sendiri tengah buat satu penilaian pipe di kampung ni, yang mana dia telah buat satu siasatan di Kedah 4 di mana memang kebenarannya tekanan air kita terlalu rendah dan mereka mengatakan dalam masa sedekat ni ada satu tindakan khas untuk fokus pada kampung Kedah berkenaan dengan isu air ni. Itu dimaklumkan kepada saya lah. Dan beberapa laporan yang terkini mungkin saya akan submit beberapa laporan lagi tentang penduduk kampung, macam wartawan datang dan sebagainya. Saya kena laporkan satu persatu kepada pihak kerajaan negeri lah yang mempunyai hak untuk menentukan pipe baru dan sebagainya. Saya secara sebagai seorang pemimpin saya memulakan pipe baru, bukan pipe lama yang 4 inci itu yang mana bermasalah. Mengikut value engineering, pipe yang lama lebih kurang dah berapa tahun ni dia akan berlaku kebocoran. Satu masalah kalau dia tak tukar pipe tu, bila berlaku kita pressure yang tinggi, malam getaran berlaku. Dalam value engineering, getaran itu akan menyebabkan pipe akan bocor, penyambungan akan retak. Jadinya pembaziran berlaku di situ. Saya nak sekali buat tak payah ada masalah akan datang. Dan juga kita semua ada jalan. Gunakan jalan itu sebagai satu jajaran. Jadi tak payah pakai jajaran lama. Contohnya Kedah 3 nak masuk ke dalam.
menggunakan polypipe. Itu polypipe tu bagi saya adalah satu langkah sementara ya. Pasal apa? Dia letak di atas jalan. Adakah itu cara yang betul? Polypipe atas jalan dalam longkang. Longkang orang, tanah orang. Patutnya gunakan jalan. Dan tapping bila pipe ada juga jalan, semua mudahkan kerja tapping. Saya memerlukan satu pembaharuan kampung ni kerana saya berasa agak kecewa. Kampung Kedah ni berada di sebelah mana bandaraya Kuala Lumpur. Pinggir bandar betul. Melangkah saja terus sampai KL. Kalau pergi Kedah satu tu memang betul sempadan. So saya nakkan pembangunan tu mana kata selari dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Apa yang diberikan kecapi sekurang-kurangnya 18% kampung Kedah dapat mengecapi kemudahan-kemudahan tu. Contohnya air ni memang kritikal bagi saya. Saya sendiri pun pukul 12 malam saya akan tak ada air. Ketua kampung kena tak ada air sendiri. Hantar ke bilik air dan sebagainya. Itu luahan peribadi saya sebagai ketua kampung, saya merasai. Saya harap apa yang dibuat oleh penduduk kampung ni saya menyokong kerana itu adalah untuk kemudahan penduduk. Tidak boleh dibiarkan bertahun-tahun. Dia kena terima. Seadanya keadaan di sini dia kena memperbaiki untuk orang kata masyarakat yakin dengan kepimpinan sekarang. Saya akan berusaha membantu. Daripada pengalaman saya sebagai seorang jurutera CNS, saya adalah jurutera CNS dan saya ada pengalaman dalam bidang water regulation ni dan berbagai-bagai lagi. Saya cuba salurkan pada kampung. Baik atau buruk saya kena buat. Itulah vision saya. Permasalahan di kampung ni saya akan selesaikan satu persatu. Isu pertama, isu air ni. Alhamdulillah isu air ni dapat perhatian sebenarnya. Cuma kaedah pelaksanaan tu mungkin ada beberapa perkara yang di atas yang saya tidak boleh go through benda ni kan. Sebab dia pentadbiran antara PBT, kerajaan negeri dan juga syarikat Syabas itu sendiri. Tiga ni lah yang kerajaan negeri maksudnya Air Selangor lah. Mereka semua ni lah yang bertanggungjawab untuk atasi benda ni. Kita menyalurkan permasalahan masyarakat sama ada dia benda tu pahit, masam, manis dan sebagainya, dia kena akui masalah ini terlalu lama. Daripada dah bertahun kan? Bertahun-tahun senang cerita, bukan bertahun tu untuk satu je. Maksud saya bertahun-tahun. Bayangkanlah tahun 70-an. 70-an baru air pipe. Masa tu memang pembangunan kampung rumah semua masih lagi ada penjarakan, ada berjarak. Boleh dikira. Kalau ni mencapai lebih kurang menghampiri plus minus 5,000 rumah. Dengan kapasiti sekarang ni tak mampu air. Lepas tu jaraknya rumah ke rumah terlalu jauh. Itu saya rasa perlu ambil perhatian oleh pihak terutamanya Air Selangor dan juga Kerajaan Negeri Selangor. Saya memang mengharapkan campur tangan Kerajaan Negeri Selangor bagi mengatasi masalah air di Kampung Kedah. Supaya dapat masyarakat rakyat yang mengundi kerajaan sekarang ni merasai kebahagiaan hidup di Kampung Kedah ni. Kalau masalah air dapat ditangani dengan begitu cepat dan segera. Sebenarnya saya nak segera. Saya tak mahu kalau dapat dengan seberapa segeranya boleh. Dan saya nak Air Selangor berhubung dengan saya. Jangan saya nampak baru ni pengalaman saya, dia datang baru beritahu saya adalah ketua kampung, bagi salam kepada saya. Itulah, kalau tidak tak perlulah ada Syabas. Biarlah ketua kontraktor sendiri yang buat kan. Tapi sekurang-kurangnya beritahu saya. Dan saya tahu kedudukan kampung ni dan sebagainya. Sepatutnya melalui beritahu saya. Contohnya pada 23 hari bulan dia buat satu tapping daripada 1 meter diameter pipe kepada 600 kepada 6 inci kepada 4 inci. Tapping. Saya mengetahui benda ni setelah pipe-pipe tu sampai. So saya ketua kampung, saya bertanggungjawab sebab saya yang buat aduan. Tapping tu sebenarnya tidak sampai menyeluruh pada kampung. Walaupun dinaikkan ditingkat, saya nak air ditingkatkan menjadi 20 kaki. Itu dua tingkat bangunan. Di kampung ni baru dah dapat masyarakat kampung selesa. Tapi lah saya harap 20 kaki leverage je. Itu average 20 kaki saya nak. Saya tak nak 15, saya nak 20. 20, 25, 32. Itu adalah standard untuk pembakaran air.
Oh, ke tekanan dia. Tekanan air pressure tu. Kau dapat 20 alhamdulillah. 20 kaki setinggi 2 tingkat bangunan lah. Sebab apa kita fokus pada kalau terbakar, itulah dia cara memadamkannya 20 kaki ni air. Itulah saya nak itulah tak mau lagi permasalahan yang berlaku. Dan saya tak mau lagi dia orang tu banyak-banyak apa ni orang kata komen penduduk datang jumpa saya pun ada. So saya dah bawa benda ni ke atas dan masa insya-Allah dalam masa terdekat ni saya dimaklumkan kerajaan negeri akan turun padang sekali lagi melihat keadaan ni melalui penyelaras drone bermaksud turun padang untuk menilai balik dan saya mengharapkan satu pipe baru, satu orang kata suasana baru kampung ni yang mendapat bekalan air yang sempurna. Itulah ya ulasan saya yang dapat saya berikan lah mengenai keadaan Kampung Kedas dan juga situasi air yang kritikal sebagai saya. Kritikal ketika dah parah masuk ICU. Ya, saya perlukan perhatian yang utama daripada kerajaan negeri. Sebab masyarakat telah memilih, bantulah rakyat ni di sini supaya kita dapat bersama menikmati kemudahan kerajaan negeri sediakan dan semuanya akan mengatakan syukur alhamdulillah kepada kerajaan negeri sekarang. Saya nak itu saya nak dengar sebenarnya. Saya tak nak dengar kritikan yang orang boleh menjejaskan nama kerajaan negeri di bawah Pakatan Harapan. Ya.